Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qudwatina wa uswatina Muhammad Rasulil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan, amma ba'd. Sidang jemaah muslimat yang dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah kita menyambung pengajian kitab Ayyuhal Walad, nasihat Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullahu taala. Semoga Allah taala merahmati dan memberkati beliau serta penterjemah kitab kita yang mulia ini, dan moga-moga kita mendapat barakah dan manfaat daripada nasihat yang mulia ini, insya-Allah. Amin rabbal alamin. Insya-Allah kita menyambung pada nasihat yang ke-11, berkisar tentang ibadatmu hendaklah mengikuti aturan syariat. Nasihat yang ke-11. Qala muallif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, wahai anakku yang tercinta, intisari segala ilmu itu ialah bahawa engkau mengetahui cara mengerjakan ketaatan dan cara beribadat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahawasanya taat dan ibadah itu ialah mengikuti aturan Allah Ta'ala pada segala suruhan, larangan dan perbuatan. Segala apa yang engkau katakan dan segala apa yang engkau buat dan yang engkau tinggalkan hendaklah mengikuti peraturan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, maka ia akan menjadi dosa seperti halnya bila engkau berpuasa di hari raya dan di hari-hari tasyrik, maka engkau telah melakukan kemaksiatan. Begitulah pula halnya seandainya engkau sembahyang memakai pakaian yang dicuri, maka adalah juga berdosa walaupun pada zahirnya engkau telah melakukan suatu bentuk ibadah. Sidang jemaah yang dirahmati serta dimuliakan oleh Allah, berkata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, inti bagi sekalian ilmu itu ataupun intipati bagi sekalian ilmu itu bahawa dengan asbab tujuan kita mempelajari ilmu agar kita bertambah ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab ilmu yang kita belajar sepatutnya menjadikan ibadat kita makin sempurna. Kerana itulah tujuan kita belajar dan terus belajar, supaya kita tahu cara untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, cara untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti di antara keutamaan ilmu bila mana kita hidup di dunia ini adalah dengan kita mempelajari bagaimana menjadi hamba untuk taat kepada Allah. Barulah seseorang itu boleh untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain.
Seorang yang boleh nak belajar ilmu tentang engineer, ilmu tentang doktor, ilmu apa pun, maka dia kena tahu dan dia kena wajib tahu tentang menyempurnakan ibadat-ibadat yang wajib dalam kehidupan seharian. Kalau dia masih lagi tak pandai solat, nak mendirikan solat, nak baca Fatihah pun tak betul, maka mengutamakan ilmu ini adalah lebih utama, kerana itu adalah ilmu untuk menjadikan dia dengan sebaik-baik hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana Islam ni dia tak melarang kita untuk mengaji ilmu-ilmu yang lain, tetapi hendaklah kita ini mengetahui hakikat sebenar mengapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seseorang itu makin belajar makin jauh dengan Allah, makin belajar makin jauh dengan Allah, maka ilmu tersebut tidak akan dapat memberikan manfaat kepada dunia dan akhirat. Maka di sini di antara ilmu yang wajib kita belajar, iaitu ilmu untuk bagaimana taat kepada Allah di dalam mengikuti segala aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mentaati Allah itu, kata Imam Ghazali, bukan saja pada suruhan tetapi pada larangan dan juga pada perbuatan. Tidak sebenar seseorang itu dikatakan taat pada Allah kalau sekadar buat apa yang Allah suruh, tetapi yang Allah larang dia buat juga. Semua dia buat. Semayang pun semayang, puasa-puasa, judi pun berjudi, makan haram pun makan haram, semua buat. Dan tidak dikira baik kalau dia meninggalkan segala-galanya pun tak dikira baik juga. Apa yang Allah larang dia tinggal, apa yang Allah suruh pun dia tinggal juga. Dia kata anak saya dah baik dah Ustaz, mencuri tak, makan rasuah pun tak, minum arak pun tak, berzina pun tak, buat maksiat pun tak, semayang pun tak juga. Semayang pun tak juga. Jadi tak dikira lagi taat selagi mana dua benda ini dia kena buat. Pertama, buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Dan inilah di antara pesanan khatib pada setiap hari Jumaat bagi kaum muslimin yang pergi solat Jumaat. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwanya, dan buatlah apa yang diperintahkan oleh Allah dan tinggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana hakikat ketaatan itu, dua perkara ini dia tak boleh lari. Maka sama ada apa yang kita katakan, apa yang kita katakan, apa yang keluar daripada mulut kita, mestilah perkara yang Allah Ta'ala redha. Apa yang kita nak ucap, mestilah apa yang syariat suruh kita ucapkan. Sebab itu kita wajib berjalan di atas jalan aturan syariat Allah Subhanahu wa taala, supaya kata-kata kita bertepatan dengan kata-kata yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan kita perbuatan yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu telah ditetapkan oleh syarak. Ada kata-kata yang wajib diucapkan, ada kata-kata yang sunat diucapkan, ada kata-kata yang haram diucapkan. Semua ni ada di dalam hukum hakam. Wajib ucap dalam semayang, ada rukun qauli. Wajib kita kena baca Fatihah, tak boleh baca dalam hati, kalau tidak tak sah salat. Jadi berkata, bercakap dan juga membaca suratul Fatihah di dalam salat, dia boleh jadi wajib. Dan membaca di luar boleh jadi sunat. Jadi begitulah apa yang kita nak ucapkan. Ada ucapan yang wajib, ada ucapan yang sunat, ada ucapan yang haram. Maka sebagaimana kita minta pada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Rabiul Awal ni, penghujung bulan Rabiul Awal, kita kena selalu minta, Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, rezekikanlah kami ini mengikut jejak-jejak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awalan wa akhiran, awal dan akhir, sebagaimana awalnya Rasulullah dalam keadaan mulia, akhirnya Rasulullah dalam keadaan husnul khatimah. Maka rezekikanlah kami awal dan akhir sebagaimana awal dan akhir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
wa zahiran wa batinan, zahir dan batin pun kami nak supaya yang kamu rezeki kepada zahir baginda Rasulullah itulah kamu rezekikan kepada kami, sebagaimana kamu rezekikan batin yang bebas daripada dosa syirik pada Allah, maka itulah kami nak supaya dikurniakan batin yang sama terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qaulan wa fi'lan, apa yang diucapkan kita minta apa yang direzekikan pada Rasulullah direzekikan juga ucapan itu pada kita. Apa yang ucapan Nabi ajar supaya sebarkan salam. Jadi kita kena suka sebarkan salam. Ini Nabi ajar apa yang kita nak ucap. Nabi kata supaya bila kamu jumpa mana-mana muslim, mana-mana mukmin, hak kepada muslim itu adalah sebarkan salam, kata Nabi. Maka kita kena sebarkan salam. Dan kemudian orang yang mendengar salam tadi, kalau dia seorang wajib dia jawab salam. Maka beri salam sunat, tapi bila jawab balik menjadi wajib, tak menjawab dosa. Kalau ramai-ramai macam mana? Ramai, kalau dah wakil dah jawab, orang lain terlepas, tak ada masalah dah. Tapi walaupun begitu, tetap pahala yang utama bagi orang yang menjawab. Ni kalau ramai macam ni, seorang dua jawab dah terlepas dah orang lain. Tapi kalau kita nak pahala, jawablah. Nak pahala sebab orang beri salam, dia beri pahala. Jadi orang yang jawab salam, dia nak pahala. Kata guru saya, dia kata apa? Kita kalau nak zuhud pada dunia, nak tolak pemberian orang beri kita dalam hal dunia, tak ada masalah, no problem. Kita nak zuhud, orang nak bagi kita Alphard sebiji, harga 500,000 sebiji, nak bagi free kat kita, kita kata tak apalah, saya pun dah ada kereta, bagi kat orang lain lah. Nak zuhud dunia tak ada masalah. Orang nak bagi rumah banglo sebiji dekat USJ ni, siap fully furnish, perabot TV 60 inci, mesin basuh 14 kilo, dah peti ais 400 liter, orang nak bagi kat kita free je ni. Makcik nak tak? Tak apalah, makcik dah ada dah rumah. Dah bagi kat orang lain lah. Bagi kat orang lain, rumah yang ada pun bagi sewa kat orang je sekarang ni. Kita zuhud pada dunia, tak ada masalah. Nak zuhud pada dunia. Tapi kalau zuhud pada dunia, orang kata apa? Gila punya. Bagi rumah pun tak nak. Ni gila punya orang ni. Ni mabuk ketum ke apa makcik ni? Orang akan kata macam tu lah. Makcik sedar tak ni? Orang bagi rumah ni makcik. Nak bagi free, makcik tak payah bayar ni. Ya, saya sedar. Saya tak nak, tak apa, bagi kat orang lain. Orang kata gila, tolak dunia. Ni orang nak beri pahala, jawab salam, pahala lebih mahal daripada rumah sebiji. Kalau tak jawab, tak nak pahala. Yang ni kita nak kata gila apa? Gila babi punya orang. Jawab dengan kawan tu boleh dengar, itu yang sempurna. Kerana dia beri salam, kerana dia mengharapkan supaya dijawab balik salam tersebut. Jadi maknanya orang tolak pahala ni, kita nak kata apa? Kalau dah tolak dunia pun orang kata gila, tolak pahala nak kata apa? Jadi sebab tu kata guru saya, jangan sampai kita zuhud pada pahala. Jangan tolak pahala. Sekarang nanti kita mengemis pada pahala di hari akhirat kelak. Mengemis kita pahala. Mengemis kita pahala di saat kata Nabi dalam hadis, yang mana ketika mana hamba ni duduk di mahkamah Allah, dia tengok kanannya, dia tengok kiri, dia tengok depan, dengan dalam keadaan dahsyatnya suasana akhirat. Lalu saat itu dia mengharapkan, kalaulah aku boleh mendapatkan pahala daripada sedekah sebelah tamar pun aku sangat berharap ketika ini. Jadi maka nak jawab salam, lagilah tak ada peluang dah. Di hari akhirat tak ada peluang jawab salam. Ni atas dunia lah. Orang bagi salam, jawablah salam dengan sempurna. Ni pun bagi salam pun malah, jawab salam pun malah juga. Jawab salam pun malah. Dia orang Melayu ni terkenal dengan malu yang bersangatan. Sampai malu nak beri salam. Dia bukan kedekut, dia malu. Malu sangat. Sampai nak beri salam pun malu. Nak jawab salam pun malu, segan. Jawab salam, pahala. Bahkan ada orang diangkat sakit kerana hanya dengan salam saja. Satu kisah yang disebut oleh guru saya, bagaimana ada satu orang lelaki yang Allah Ta'ala takdirkan kena penyakit kronik, sehingga kata doktor pada zamannya, hidup tak sampai sebulan lagi dengan penyakit kamu. Aku buat kira, kalau dengan sakit kamu yang teruk ni, hidup sebulan lebih kurang. Maka dia pun hari demi hari duk kira hidup tak lama ni.
Sehinggalah satu orang kampung dia kata macam ni lah, dia kata, apa kata kalau kamu pergi jumpa dengan satu orang alim ni, satu orang tok guru dalam kampung kita ni, kok-koklah dia boleh beri nasihat sebelum kamu mati. Kok-koklah sebelum kamu meninggal ni dia boleh beri nasihat kat kamu lah. Jadi dia pergi jumpa dengan tok guru ni. Dia tanya tok guru, "Wahai tok guru," dia kata, "Saya ni tok guru, doktor beritahu dengan sakit yang saya hidap sekarang ni, hidup tak sampai sebulan saja lagi. Ada apa-apa nasihat tak?" Kata tok guru ni, "Kalau kamu minta nasihat aku hanya boleh beri satu nasihat, tu pun kalau kamu nak ikut." Apa nasihat dia? Dia kata gini, "Kamu pergi ke Masjid Jamek sana." Masjid Jamek ni masjid yang dibuat solat Jumaat lah, macam masjid kita. Masjid yang orang buat sembahyang Jumaat. Sebab biasa kalau orang guna istilah masjid biasa ni masjid iktikaf. Kalau Masjid Jamek, masjid yang dibuat solat Jumaat. Jadi kamu pergi ke Masjid Jamek kat sana, kamu beri salam pada setiap isi-isi jemaah yang ada di dalam masjid tersebut. Kamu pergi je. Kawan ni pelik, heran, apa kaitan nak sembuh penyakit dengan beri salam? Jadi tak apalah, dia pergi buat. Sehingga dia pergi ke masjid tersebut. Setiap orang yang berada dalam masjid tadi, semua diberi salam. Assalamualaikum Pak Ngah, Assalamualaikum Pak Tam, Assalamualaikum Pak Cik, Assalamualaikum Kak, Assalamualaikum Dik, Assalamualaikum Bang. Semua orang diberi salam. Dengan penuh rasa ikhlas. Dia beri salam. Lalu kemudian setiap hari dia buat, setiap orang yang ada di dalam masjid tadi diberi salam. Makin hari dia beri salam, makin rasa segar, makin rasa sihat. Makin hari makin sihat, makin hari makin sihat. Tiba-tiba cek doktor, hilang terus penyakit. Terkejut dia, pergi jumpa balik dengan Syekh tadi. "Wahai Syekh, macam mana penyakit aku boleh sembuh hanya dengan beri salam saja?" Kata tok guru tadi, "Mana mungkin penyakit kamu tak sembuh sedang kamu didoakan kesejahteraan oleh seluruh orang yang berada dalam masjid tadi. Yang barangkali orang yang doakan sejahtera itu adalah anak yatim. Barangkali dia adalah orang yang dizalimi, doanya tak ada hijab. Barangkali dia adalah orang yang istighfar, orang yang dekat dengan Allah. Jadi kalau yang doa kamu sejahteralah kamu sejahtera, maksud di situ sejahtera daripada penyakit, sejahtera daripada masalah, sejahtera daripada hati yang gelisah, sejahtera daripada kemurungan, sejahtera daripada azab kubur, termasuklah sejahtera daripada azab api neraka Allah." Kan salam itu sejahtera. Jadi maka mungkin pengamu tak sembuh penyakit. Jadi maksudnya apa? Kerana salam tadi, doa terangkat, Allah sembuhkan penyakit dia. Ni kerana salam je. Jadi kita ni kalau banyak penyakit, patut banyaklah beri salam. Ni gaul ada, kecil manis ada, darah tinggi ada, buah pinggang pun dialisis, kemudian kanser pun ada. Tiba-tiba salam pun malah beli juga. Baik mati awal lah tuan-tuan. Kasarnya macam tu lah. Hidup tak ada guna. Salam yang mudah pun kita tak boleh nak amal. Ini yang diucap Nabi ajar kita. Apa yang kita nak kena ucap? Diajar oleh baginda Nabi SAW. Beri salam. Jangan kedekut dengan untuk memberi salam. Jawablah salam. Cuma dalam bab menjawab salam ini ada 3 salam. Satu salam yang memang wajib dijawab, iaitu salam ketika mana orang beri khusus kepada kita. Ini wajib kita kena jawab. Waalaikumsalam. Dia ada salam yang tak wajib dijawab, seperti bukan tak wajib, maknanya nak jawab ke tak jawab terpulang pada kita. Salam seperti mana ustaz dalam Tanyalah Ustaz TV itu dia beri salam. Assalamualaikum sidang penonton sekalian. Tu nak jawab pun tak ada masalah, tak nak jawab pun tak ada masalah. Sebab dia bukan tuju, dan kenapa? Kerana kru yang dekat studio tu dah jawab dah. Jadi melainkan kalau dia khususkan untuk kita je. Assalamualaikum untuk Hajah Rogayah dan yang dekat USJ 1. Disebut nama tu contohlah. Dan memang kita kenal dia. Dia rupanya dia khususkan untuk kita. Kena jawablah. Jadi kalau dia kata sidang penonton tu tak ada masalah. Dan ada salam yang tak perlu dijawab. Salam dalam solat tak perlu dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi, salam masa beri salam. Itu tak wajib jawab, tu tak perlu jawab. Jangan buat rajin pula. Waalaikumsalam kat kawan sebelah. Kena empuk nanti. Jadi maka tu memang tak perlu jawab. Tu imam beri salam, makmum beri salam ke dalam solat tak perlu jawab tu. Tak usah buat rajin jawab. Kan buat rajin jawab. Kan salam juga kan Ustaz. Yang tu tak perlu jawab. Dan salam yang tidak perlu dan tidak nak kita dengar jawapan salamnya, iaitu salam kita kepada
ahli kubur. Tu kita tak nak dengar jawapan dia. Tu kita cukup kita beri salam, tak perlu dia jawab balik. Tu kalau dia jawab, kira kita pula jadi ahli kubur pula. Tak. Jadi maknanya salam yang wajib dijawab tu salam yang memang untuk kita jawab. Jangan kita tak jawab. Itu salam dalam keadaan. Begitulah kita nak supaya setiap apa yang kita kata, apa yang Nabi suruh kita kata, kita kata. Apa yang Nabi suruh kita ucap, kita ucap. Nabi ajar ucapkan ayatul kursi tiap kali lepas solat. Ayatul kursi. Ganjarannya tak ada perkara yang menghalang kita daripada masuk syurga melainkan kematian sahaja. Mati saja. Mati confirm syurga. Kenapa? Amalan ayatul kursi tiap solat tak pernah tinggal. Jadi kita jangan tinggal amalan ayatul kursi tiap kali lepas sembahyang. Jangan kita tinggal. Biarlah imam tinggal, biar imam tu yang rugi, bukan kita yang rugi. Kadang-kadang ada juga imam tak erti, terbayar allowance mahal-mahal, dia pula yang merengkaskan wirid, menyebabkan makmum kerugian. Makmum rugi. Sungguh. Baca sendiri. Dan kalau kita educate, tegur imam macam tu. Kena tegur imam. Jangan sebab bab wirid ni, kalau ustaz tu malah wirid, ustaz tu yang rugi. Tok guru malah wirid, tok guru tu yang rugi. Jangan kita rugi kerana kita tahu ini hadis Nabi. Nabi ajar lagi apa yang kita nak kena ucap lepas sembahyang, tasbih, tahmid, takbir 33 kali, jangan tinggal. Imam tinggal, biar kita jangan tinggal. Jadi itu biar kita faham orang mengaji. Kadang-kadang jemaah lagi faham pada tok imam lagi. Kadang-kadang lah. Jemaah bukan main jaga wirid. Tok imam pula lepas Fatihah sekejap, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tak kiralah imam baca sedap tak baca sedap pun, tapi wirid itu adalah satu kurniaan Allah kepada hamba-Nya yang terpilih, kita beramalah. Maka kita buatlah wirid lepas solat, jangan tinggal ayatul kursi. Lepas solat jangan tinggal wirid yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu apa yang diajar untuk kita berkata, maka kita katakan. Kerana itulah di dalam urusan kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian disebutkan lagi, dan apa sahaja yang engkau buat, maka mestilah apa sahaja yang Nabi buat. Wa fi'lan, yang kita minta, ya Allah rezekikanlah perbuatan yang kamu rezekikan pada Rasulullah, rezekikan juga pada kami ya Allah. Betul, tidak ada mana pemimpin yang paling hebat atas muka bumi ini yang setiap gerak-geri, duduk, bangun, tidur, baring, kanan, kiri, semua diperhatikan, melainkan pemimpin yang bernama Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada Perdana Menteri yang orang tengok macam mana dia melangkah, macam mana dia tidur, macam mana dia baring, kanan ke kiri dia baring, macam mana dia duduk, macam mana dia minum. Tak ada orang perhati, melainkan perkara ini Allah Ta'ala jadikan ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja ucapan yang keluar daripada mulut Rasulullah, tetapi perbuatannya pun diikuti. Sebab itu disebut laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sebab apa disebut uswah hasanah? Ulama ada setengah bahasa ulama bahasa dia membezakan qudwah hasanah dengan uswah hasanah ni berbeza. Ada yang kata qudwah hasanah ni hanya pada perbuatan saja. Uswah sampai cakap dia pun kita ikut. Sampaikan apa yang dia buat kita buat. Ni sebagai tanda ketaatan, sebagai tanda kecintaan kita pada Allah, maka menjadikan Rasul itu sebagai ikutan. Sebab apa kita nak selamat di hari akhirat kelak. Dan sambungan ayat tersebut kata Allah, bagi siapa yang menjadikan Nabi ni ikutan, suri tauladan, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi orang yang mengharapkan redha Allah dan selamat dia pada hari akhirat kelak. Kita kalau nak Allah redha, selamat akhirat, ikut Nabi, mudah. Maka Allah Ta'ala sebut lagi dalam ayat yang lain, kalaulah kamu cinta pada Allah, fattabi'uni, ikutlah aku, kata Nabi. Tanda kamu taat pada Allah, tanda kamu cinta pada Allah, ikut Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semayang cara Nabi, duduk cara Nabi, makan cara Nabi, zikir cara Nabi, semua yang kita buat mengikut apa yang Nabi buat. Itu tanda kita cinta Allah dan cinta Nabi. Macam kita cinta sayang kita pada mak kita, pada arwah mak kita.
Sayang, rindu kita bersangatan pada mak kita walaupun mak kita dah meninggal 20 tahun dah mak kita meninggal. Bila kita rindu apa kita buat? Kita masuk balik bilik mak kita. Apa kita buat? Kita ambil pakai kain solat yang mak kita selalu pakai, kita pun pakai. Kita pun ambil Quran yang mak selalu kita guna Quran tersebut buat baca Quran waktu arwah ni hidup, kita guna Quran tersebut. Mana sejadah mak kita selalu guna, kita hampas sejadah tersebut. Mana tempat posisi mak kita duduk, kita duduk. Kita buka Quran yang mak kita selalu baca, menitik air mata kita, sayang kita pada mak kita, kita buat balik apa yang dia buat. Mana tempat mak kita baring, kita baring kat tempat mak kita baring. Mana pakaian yang dia selalu pakai, kita ambil cium pakaian dia. Kenapa? Sayang kasih kita. Jadi kita ikut satu-satu apa yang pernah dia buat, kita buat. Betul tak? Ni Nabi ni. Yang kita nak ikut ni Nabi yang lebih mulia daripada mak kita. Sebab itu para sahabat naknya bersama Nabi di hari akhirat kelak. Apa sahaja yang Nabi buat, mereka sanggup buat. Sayyiduna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, anak kepada Sayyiduna Umar Al-Khattab. Abdullah bin Umar kata Sayyidatuna Aisyah, tak pernah aku tengok mana-mana orang yang mengikut jejak-jejak baginda Rasulullah sebagaimana Abdullah bin Umar. Paling bersungguh aku tengok Abdullah bin Umar lah. Sebab Abdullah bin Umar, bila mana dia tengok Rasulullah buat satu benda, dia pasti akan tiru sebiji macam Nabi buat. Satu hari dia tengok Rasulullah naik unta, dan unta Rasulullah ni berpusing 2 kali pada satu tempat, dan kemudian baginda turun daripada unta dan baginda pun solat di tempat tersebut. Selepas daripada itu, Abdullah bin Umar naik unta juga, sengaja pusingkan unta dia 2 kali sebagaimana unta Nabi pusing 2 kali, dan dia turun tempat Rasulullah turun, dan dia solat di tempat Rasulullah solat. Barangkali unta Nabi ni bukan sengaja pusing 2 kali, tapi sebab nak supaya sama juga, unta Nabi pusing pun dia pusingkan juga unta dia 2 kali. Kerana apa? Nak bersama Nabi di hari akhirat kelak, rindunya. Jadi kita apakah sampai ke tahap tu? Tak, kita tak bersungguh kita ikut jejak Nabi. Maka dengan sebab itu, apa sahaja yang Nabi buat, biar kita buat. Kanan kiri Nabi, kita ikut kanan kiri. Kita dalam bab kanan kiri pun kita tak mampu nak ikut. Masuk masjid, berapa ramai yang jaga langkahan masuk masjid kaki kanan. Masuk dewan kuliah kita ni kaki kanan. Nanti nak keluar balik kaki kiri. Nak pakai slipper, pakai kasut, kanan dulu baru kiri. Sampai kat rumah, buang kiri dulu, kanan yang paling kemudian. Nak masuk tangga rumah, kanan dulu melangkah, baru kiri. Kemudian nak masuk jamban, kiri dulu, baru kanan. Nak pakai seluar, pakai baju, kanan dulu, baru kiri. Nak buang balik, kiri dulu, baru kanan. Ni siapa peduli? Ada orang tak peduli, asal mari pun kira baik dah ustaz, mari masjid. Kalau tak mari, tak ada pula dengar kuliah ustaznya, dia kata. Ni nak main bebe pula, kanan kiri. Tak. Ada orang tak kisah kanan kiri. Duli apa aku kanan kiri ustaz, yang penting mari ni, kaya nasib baik dah ni kira. Nasib baik mari, dia kata. Kalau tak mari, jadi maknanya kanan kiri pun kita dah Allah. Tak payahnya nak ikut sunnah Nabi pada kanan dan kiri pun susah. Bukan sunnah besar pun. Sunnah pada kanan dan kiri. Berapa banyak pahala yang terluput dalam hidup kita. Saat kita terluput satu sunnah kanan dan kiri ini, pahalanya kita rasa banyak dah. Kita ni ibadatnya pun payah dah, qiyamul pun tak ada dah, sedekah kedekut tak ada masin dah. Puasa sunat pun, puasa wajib pun tak ganti-ganti lagi. Bukan cerita muslimat sinilah. Dah. Dia maknanya apa? Dalam keadaan kanan kiri pun kita berkira. Macam mana kita nak pahala yang banyak? Kalau sunnah besar tu barangkali mungkin payah lah. Payah nak pakai, kalau orang lelaki nak pakai serban mungkin payah. Kalau orang perempuan dalam keadaan nak buat satu-satu amalan yang besar-besar, sunnah-sunnah yang besar, mungkin rasa susah. Takut kena kata nanti, takut suami kata nanti kalau pakai, pakai dalam keadaan pakai pula tutup habis, nanti suami kata pula, ni Afsal ni nak mati dah ke ni, kau macam mana ni, tiba-tiba tak pernah pakai macam ni ni. Jadi maknanya kata suami, jangan ni mesti orang mati mengejut ramai ni. Jadi maknanya apa? Dalam keadaan nak buat sunnah besar mungkin susah. Ni takkan kanan kiri pun kita tak boleh buat. Kanan kiri siapa perasan? Suami kita pun tak perasan.
antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, niat mengikut sunnah Nabi, niat kerana apa yang Nabi buat kita buat sebagai tanda taat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat. Maka kita kena rasa bila tak terbuat pada perbuatan kita taat pada Allah ini mengikut sunnah Nabi, kita kena rasa ruginya kita. Terluput kita tadi masuk dataran masjid kita tadi dengan kaki kiri, kita kena rasa rugi. Tak ingat Ustaz, kiri ke kanan pun tak ingat. Tapi kita kena rasa rugi. Rugi seperti mana kita ni terlepas nombor cabutan bertuah. Macam kita kena rasa rugi macam tu. Macam baru ni di Terengganu baru ni dia ada buat satu program motosikal RSZ. Tak tahulah muslimat tahu tak? Dia motosikal RSZ tu berimpun kat stadium Gong Badak. Hadiah utama cabutan bertuah Wildfire putih sebiji. Harga dia lebih ke dalam 200,000 macam tu lah. Wildfire hadiah cabutan bertuah. Cabutan bertuah. Jadi ramai berkumpul hari cabutan bertuah ni nak kereta Wildfire sebiji. Rezeki yang dapat tu pula kebetulan anak jemaah saya. Bukan anak jemaah saya. Budak tu jemaah saya. Muhaimi yang dapat cabutan bertuah tu, dia memang budak bagus lah. Saya waktu saya kuliah di Batu Rakit 2011 ke 2016, dia antara yang istiqamah datang pengajian mingguan saya. Datang pengajian budak tu. Anak yatim, datang masjid, solat jemaah, kemudian selalu datang pengajian ilmu. Masa tu usia dia baru dalam belasan macam tu lah. Jadi rezeki dia, panggil nombor pertama tak ada tuan. Panggil nombor kedua tak ada tuan. Dia nombor yang kelima kalau tak silap. Rezeki dapat Wildfire sebiji. Sebutir Wildfire. Wildfire baru tak register lagi. Dapat Wildfire sebiji, rezeki budak tu. Jadi budak tu memang jemaah saya, memang saya kenal sangat budak tu. Baru bukan tak sampai 30 rasanya, ataupun 30-an macam tu lah. Tapi nak katanya, cuba bayangkan waktu nombor pertama yang dipanggil itu kena nombor kita, tapi kita tak ada tempat program. Rasa macam mana penyesalan kita. Padahal rumah kita kat Gong Badak tu je, sebelah stadium je. Orang tanya member tol, nombor kau kena ni. Kau kat mana? Aku kat rumah. Allah, nombor kau kena ni. Pasal tak datang. Aku ingat tak kena ni tu. Dalam ramai-ramai orang ni, aku ingat tak kena. Agak-agak macam mana? Allah, Fras orang kata. Fras nak mampus orang kata. Fras tu setahun semayang tak khusyuk. Setahun semayang tak khusyuk. Aku kalau dalam hati ni kalau je ada. Kalau aku pergi kejap dia boleh bayar biji. Kalau aku pergi ala-ala sebelah rumah je, bukan ada hal apa pun. Cuma tak nak pergi sebab apa? Malas lah, rasa macam tak kena kot. Frah menungging orang kata. Frah menungging, frah gila orang kata. Frah sungguh lah. Makan nasi pun tak lalu. Kemurungan sebulan. Murung sebulan. Makan nasi pun tak lalu. Allah, terlepas biji Wildfire, rasa sedihnya. Kalau tidak aku dah dapat tu. Tak boleh naik dah Wildfire tu. Kita rasa rugi terlepas nombor cabutan bertuah. Tapi apakah kita rasa menyesal murung kita saat kita masuk masjid kaki kiri? Tak murung ke? Sedangkan masuk masjid kaki kanan lebih mahal daripada Wildfire tadi. Tak percaya, try mati dulu. Tengok macam mana. Cuba mati dulu. Tengok mati. Besar tak pahala masuk kaki kanan di masjid tu, besar tak? Kalau besar, cuba beritahu balik. Kalau boleh beritahu balik lah. Tapi tak boleh dah. Akhirat kita pun mula menyesal. Kalaulah ya Allah, kalaulah aku jaga kanan kiri aku, kalaulah aku muliakan tangan kanan aku, ketika aku memberi kanan aku ambil satu dengan tangan kanan, ya Allah, besarnya pahala ya Allah. Pada perbuatan itu banyak pahala kita terluput. Jadi kita kena rasa rugi banyak. Termasuklah memuliakan tangan kanan, kata guru saya, antara perbuatan Nabi yang Nabi suka, memuliakan tangan kanan dengan sesuatu yang baik. Muliakan tangan kanan. Termasuklah memuliakan tangan kanan, kata guru saya, menghiasi tangan kanan kita. Termasuklah pakai cincin tangan kanan. Nabi ajar pakai cincin tangan kanan. Jadi orang Pusimat kalau nak hias dulu tangan kanan dulu. Cincin tangan kanan, gelang tangan kanan dulu. Melainkan kalau dia kata, Ustaz dah penuh dah setengah kilo dah tangan kanan. Suami kami semua pemurah lah tu. Tiap kali anniversary 200 gram bagi. Jadi tangan kanan dah penuh dah. Tak apalah. Bila pakai jam, kata guru saya, pakai jam pun tangan kanan.
Pakai jam pun tangan kanan. Saya ditegur ni 4-5 tahun lepas, cerita baru lagi. Saya pakai jam tangan kiri. Dalam pengajian tu, Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjar Al-Maki, dia kata saja saya, Rasulullah muliakan tangan kanan. Jam ni benda mulia. Kita tengok waktu solat, kita tengok waktu nak buka puasa, kita tengok masa ni adalah benda yang mulia. Jadi kata tak nak ke kita muliakan suatu perkara yang Nabi suka, muliakan tangan kanan dengan benda yang mulia. Bukan maksud Nabi pakai jam, tapi memuliakan tangan kanan itu sunnah Nabi. Maka termasuk sunnah Nabi juga muliakan tangan kanan itu, pakailah jam tangan kanan. Dia tegur saya macam tu. Waktu tu saya pakai jam tangan kiri. Lepas tu dia kata barangkali dengan sunnah yang kecil ni, barangkali kita bebas daripada azab kubur di hari akhirat. Nampak kecil. Barangkali kita nampak kecil, nampak simple je. Saya pun terus tukar tangan kanan. Baru lagi tukar tangan kanan. Memang kekok sungguh lah. Sampai saya pegang steering kereta pun, wallahi demi Allah, waktu tu saya buang jam. Tak selesa. Pegang steering kereta, jam tangan kanan. Tak selesa. Saya buang, saya pakai balik. Buang, pakai balik. Buang, pakai balik. Tapi saya niat satu, ya Allah, kalau aku mati tengah drive kereta ni ke, sekurang-kurang ada sunnah yang melekat pada jasad aku. Aku muliakan tangan kanan aku, ya Allah. Jadi maka sebab itu niat macam itulah kita. Ada benda yang kita melekat pada kita, yang kita buat kerana niat nak ikut Nabi, niat kerana untuk mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu yang buat pakai juga jam tangan kanan. Jadi insya-Allah pakai berlatih. Kalau ada niat tak, niat sekali je lah. Tapi kalau tak ada niat, tak ada boleh pahala sunnah. Kalau kita niat, barulah niat. Ya Allah, tengok jam tangan kanan, niat keadaan Nabi muliakan tangan aja. Tangan kanan pakai, tak ada masalah. Tapi yang penting kita muliakan tangan kanan ini dahulu. Sebelum kita nak muliakan tangan kiri ni, hiasi tangan kiri, kanan dulu kita hiaskan. Dahulukan kanan dulu. Sebagaimana kita pakai kasut, kita pakai kanan dulu, kerana mendahulukan kanan. Bukan kerana kita pakai kasut sebelah kanan saja, tak, kiri pun kita pakai juga. Jadi cuma Rasulullah dia ajar kalau nak berias, maknanya kanan dululah, sebagai tanda kita memuliakan tangan kanan, memuliakan bahagian kanan. Jadi begitulah diajar di dalam kehidupan ni. Hatta perbuatan nampak simple, nampak kecil, tapi besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita buat. Jadi cuma saya terkilannya, saya kidal je. Simak. Saya kidal. Tu yang kita kilan, tulis tangan kiri. Man kidal. Jadi kita ni kidal. Saya pernah tanya guru, saya kata macam mana Syekh, bila mana kita ni menulis tangan kiri. Dia kata dah cuba dah tangan kanan, dah cuba dah tak jadi. Dia kata hadirkan rasa menyesal. Hadir rasa menyesal. Moga-moga Allah Ta'ala berikan pahala dengan sebab penyesalan tersebut. Jadi begitulah, kena rasa menyesal bila tak dapat ikut sunnah. Bila tak dapat ikut sunnah Nabi, sebagaimana Sufyan Ats-Tsauri yang kita pernah cerita, bagaimana sekali Sufyan ini tersilap langkah masuk masjid kaki kiri, Allah hadirkan satu suara yang dia dengar, ya Tsaur, lembu. Maka dia pun terkejut daripada panggilan tersebut. Dia pun tengok, lah aku silap langkah kaki kiri masuk masjid. Maka kata Sufyan kepada anak muridnya, jangan kamu panggil aku dengan Sufyan, tapi panggillah aku dengan lembu, kerana aku tidak beradab dengan Allah Ta'ala. Menyesal dia sampai sanggup menggelarkan diri sebagai lembu. Ats-Tsauri. Maka diberi gelaran Sufyan Ats-Tsauri sebab kerana tersilap langkah kaki masuk masjid. Itu saja. Dia nak kata mereka yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja yang kita buat, apa saja yang kita buat itu perbuatan yang sunnah. Bagaimana dengan perbuatan yang wajib? Mestilah kita nak ikut apa yang Nabi buat. Macam mana Nabi solat, kita nak solat sebagaimana cara Nabi. Sujudnya Nabi, takbirnya Nabi macam mana. Itu kena belajar supaya sempurna solat kita. Ada perbuatan yang sunat kita buat di dalam solat kita. Seperti mana sunat kita tiap kali nak rokok kita angkat takbir kan. Nak rokok kita angkat tangan, ini sunat. Maka kita rokok. Nak iktidal kita angkat tangan pula sekali lagi. Bangun daripada tahiyat awal kita pula angkat tangan. Ini waktu sunnah kita angkat tangan.
Tetapi kita tak buat, itu sunat. Tapi pahala tetap besar. Apatah lagi pada perbuatan yang wajib. Solat mengikut cara Nabi, perbuatan yang wajib banyak. Jadi maka dengan sebab itu, apa sahaja pada perbuatan kita nak ikut yang Nabi buat, yang syarak ajar kepada kita. Dan begitulah juga apa yang kita nak tinggalkan pun mestilah mengikut aturan syarak. Maksiat yang kita nak tinggal, syarak suruh tinggal, kita tinggalkan. Dan begitulah disebutkan lagi bahawa ada kadang-kala rupa seperti ibadat, hakikatnya maksiat kepada Allah. Macam mana pula? Iaitu seperti mana seorang yang berpuasa pada hari yang diharamkan untuk dia berpuasa. Satu Syawal dah start dah puasa sunat Syawal, haram. Kerana syarak tidak membenarkan puasa pada satu Syawal. Jadi walaupun nampak baik, nampak warak, tetapi hakikatnya benda itu adalah mungkar, berdosa besar. Jadi nampak macam ibadat. Sebab tu nak buat ibadat ni kena ada ilmu. Hatta nak buat benda sunat pun kena ada ilmu. Bahkan samalah juga seperti mana orang yang solat subuh tapi 4 rakaat dia buat lebih. Kenapa? Kerana dia rasa, ustaz, saya rasa semangat sikit pagi ni. Nampak macam warak tapi bodoh sebenarnya. Kenapa? Kerana dia buat bukan ikut aturan syarak. Syarak dah tetap dua-dua je lah. Jadi maka dengan sebab itu syarak dah tetap. Semayang berapa rakaat yang wajib dah ditetap dalam syarak. Jangan kita melebih-lebih pula. Lebih pun tak boleh, kurang lagi lah tak boleh. Kurang pun tak boleh, lebih pun tak boleh. Jadi begitulah dalam aturan yang telah ditetapkan oleh syarak. Begitulah juga seperti mana berpuasa pada hari tasyrik pun tak boleh. Dan begitulah juga dengan memakai jubah, pakai baju semayang, tetapi jubah dan baju semayang itu dalam keadaan daripada sumber yang haram pun tak boleh. Pergi haji nampak bagus, tapi guna duit untuk pergi haji guna duit rasuah, tak boleh. Haram. Walaupun orang panggil kita haji, orang menerima haji kita, tetapi Allah Ta'ala tak terima haji kita. Bekal kita haram, tabung kita daripada tabungan yang haram, duit yang syubhah, maka tak boleh kita gunakan untuk perkara-perkara ibadat tadi. Walaupun zahir nampak ibadat, hakikat kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maka dengan sebab itu, maka jangan kita melakukan perkara sedemikian, kerana ia adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitulah pada melaksanakan, iaitu perkara-perkara supaya kita ini mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara kita belajar cara untuk taat kepada Allah. Jadi maka setiap hari kita belajar ni tak lain tak bukan supaya sempurna ibadat perbuatan seharian kita. Itu sahaja. Maka insya-Allah kita berhenti setakat tu dululah. Kita beri setakat tu. Kadang insya-Allah kita nak buat tahlil ringkas sekejap. Jadi untuk akan datang kita sambung pada wahai anakku yang tercinta. Untuk akan datang bila minggu depan ni? Minggu kedua minggu depan ni. Kita ingat dah. Betul lah. Minggu depan. Insya-Allah. Kita ada teks selawat. Tak ada ni. Tapi tak apa, saya ada selawat dengan saya ni. Jadi insya-Allah kita tahlil, kemudian kita tutup dengan selawat. Tahlil kita niatkan kepada Zaimi ke apa? Zaini bin Syarish, ataupun forward je poster tu. Forward je poster tu. Ustaz tadi bagi salam pada Rogaya. Adik dia kat Rogaya, anak saudara dia sekali. Adik pada Kak Rogayah dan anak saudaranya sekali meninggal. Jadi muda lagi, dua-dua ni lelaki muda lagi. Anak dia baru 6 bulan. Jadi nak katanya dekatnya kematian dengan kita ni kan. Accident sekali Allah Ta'ala ambil, hilang nyawa. Jadi kita pun
moga-moga dengan sebab kita doa ni pun berbalik juga kepada kita kelak insya-Allah. Jadi kita akan buat untuk almarhum Muhammad Azizul Fitri bin Muhammad Zairi dan juga kepada almarhum Zaimi bin Syarif. Zaimi bin Syarif. Jadi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملاء الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه وما قلناه من يا الله وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذريته وأصحابه والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم ثوابا مثل ثواب ذلك مزيد بربك وإحسانك إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم وخصوصا إلى أرواح زيمي بن شريف وخصوصا إلى أرواح محمد عزيز الفطر بن محمد زيري اللهم اجعله فكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وسترا لهم من النار وفداء لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدنا ومشائخنا وولدهم ومشائخهم وجميع المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها اللهم اجعل في صحائفنا وصحائف والدينا والسادة الحاضرين وولدهم عم الجميع بالرحمة والرضوان وأدخلنا وإياهم في فسيح الجنان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم انقلهم من ضيق القبر واللحود إلى جنتك جنة الخلود إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا تقبل يا كريم.